qimah 2.18 miliar rial bersamaan dengan 582 million dolar في أشهر تسعة الأولى من 2020 على أساس السنوي وسط انخفاض أسعار بيع المنتجات. Terjemahan yang saya buat ni pada mulanya saya pakai Google Translate lah. Lepas tu saya betulkan mana yang ni. Okey, apa yang dibetulkan, kat mana dibetulkan? Dekat ni في أشهر تسعة الأولى من 2020 على أساس السنوي tu. Kalau ikutkan dari Google tu dia akan tulis 9 bulan pertama tahun 2020 tahun ke tahun. Okey. Saudi Basic Industries Corporation, SABIC. Okey, SABIC memang dibagi macam ni ataupun terjemah harfiah lah ni. Ya. Okey. Macam logik je kan? SBIC. Macam logik je. Guna SABIC tu. Macam tekan kerugian bersih 2.18 bilion rial. Okey, kalau boleh yang dalam kurungan tu letak dalam, kalau dolar tulis dolar, jangan letak simbol duit saja, sebab duit tu semua orang pakai. Sebab dolar pun pakai, pound pun pakai, pound je lain. Yang lain semua S tu sama, dia pakai. Ringgit pun kadang-kadang guna yang benda yang sama. Cuma kalau boleh, kalau untuk memudahkan pembaca Melayu Malaysia, kalau boleh letakkan dalam tukaran RM, itu lebih memudahkan. Tapi kalau nak letak dolar pun tak ada masalah, dia lebih orang kena fikir sikit, jadi bahan bacaan berat. Tapi kalau awak nak mudahkan lagi, gunakan RM, jadi orang tak payah fikir, nak kena kaji, nak kena buka balik, nak kena tengok balik kan. Dalam 9 bulan pertama tahun 2020 disebabkan penurunan harga jualan turun ke? Harga jualan turun. Ya. Cek balik betul ke dengan maksud ni? Yang khifat as-siri bai'ul muntajat. Adakah dimaksudkan dengan harga barangan turun ke harga jualan turun ke? Biasa macam harga apa yang turun? Bai'ul muntajat jualan produk kan? Muntajat produk apa boleh? Ada lagi permintaan, rasa permintaan lagi kuat kot. Muntajat mana lebih pada kehendak ataupun keperluan ataupun barang permintaan. Kalau ikut muntajat makna asalnya memang produk. So, adakah maksud situ, maksud dekat situ maksud apa? Contoh yang bahasa Melayu, tengok yang bahasa Arab, cuba fikir dalam bahasa Arab. Apakah yang dimaksudkan wasf inkhifad al-as'ar bai'ul muntajat? Satu ayat yang biasanya kita boleh faham macam mana? Kejatuhan harga barang. Okay, dia nak bantu? Syaraf? Kim? Okay, tu apa? Tinggal tu kena cek, Aiman cek balik Okay, teruskan yang bawah dia. boleh tak? Yang tu kena cek balik tu. Betul ke tak dia punya terjemahan tu. Macam agak macam pelik sikit tu.
Okey, Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang penggang kedua ni, saya dah tugasan saya pada penggang kedua. قالت شركاء في إفصاح للبورصة السعودية تداول اليوم الأحد إن صافي أرباحها بعد زكاة وضريبة في أشهر 9 مماثلة من العام الماضي بلغ 6.9 مليارات ريال. Yang saya terjemah, pada Ahad lalu bursa saham Arab Saudi iaitu Tadawul menyatakan keuntungan bersih syarikat tersebut dalam 9 bulan yang sama tahun lalu mencapai 6.09 juta rial iaitu 10.62 juta dolar setelah menolak kadar Ustaz 1000 ke 1? 1.62 juta dolar. Okey. Setelah menolak kadar bayaran zakat dan cukai yang dikenakan. Setelah menolak kadar bayaran zakat. Ada tulis ke zakat situ? Tak ada. Kita? Ada tulis zakat kat situ? Ni. Inna safi arbahuha ba'da zakah wa daribah. Yang ni saya gunakan, kalau saya guna Google Translate, dia cakap zakat dengan teks. Teks tu adalah cukai lah. Daribah. Okey. Terdahulu menyatakan keuntungan bersih bagi syarikat tersebut, bagi syarikat tersebut dalam 9 bulan yang sama. Dalam 9 bulan masa bersamaan kan? Dia yang sama ke bersamaan tu? Fi ashhar 9 al-mumatsalah. Yang saya translate yang sama. Yang sama. Yang awak baca daripada bahasa Arabnya, cuba baca faham bahasa Arab. Bi ashhar 9 mumathila min al-am al-madi. Okay, fahamnya? Mungkin cepat betul kaedah taraddud Ada cocok sikit Astaghfirullahalazim. Betul lah tu. Betul lah tu. Allah Akbar. Cocok sikit dah gelabah. Relax. Jadi penterjemah dia kena relax. Jangan gelabah awal. Kalau Ustaz okay, kata yang Ustaz kata bersamaan tu sama je lah kan? Tak bersamaan lain. Dia ada istilah yang lain. Kalau masalah yang sama. Bukan bersamaan. Kalau bersamaan dia ada kaedah bacaan yang lain. Okay, terjemahan ni bagi saya tak ada masalah. Cuma bahasa Melayunya agak kendur. Tolong baca sikit surat khabar Melayu yang berkaitan dengan ekonomi asal digunakan. Kena buat kajian bacalah surat khabar ekonomi buat sementara ni. Seterusnya. Okay, bismillah. Eman, besarkan sikit Eman. Okay. Arja'at sabiq sababu tahawul lil khasair ila inhifat mutawasit as'ar bil muntajat idafatu ila tasjilu wahid fasila 5 miliar rial yakni 400 wa 14 million dolar mukhassisu inhifat fi qimatu ba'dul usul maliyah wal maliyah. Okey, terjemahan dia. Sabit menyifatkan peralihan kerugian kepada harga jualan purata yang lebih rendah
untuk produk serta pengurangan sebanyak 1.55 bilion rial bersamaan 414 juta dolar dalam nilai beberapa aset modal dan kewangan. Dalam nilai beberapa aset modal dan kewangan. Ba'dul usul Rasul Mal. Apa maksud Rasul Mal? Rasul Maliyah tu saya rasa modal rasanya. Sebab Rasul Mal guna rasanya reversal modal. Rasul Mal lebih kepada capital. Modal asah ataupun bond. Saya jumpa capital. Lebih macam bond macam tu. Capital tu modal ke? Bukan modal. Capital. Modal duit. Modal. Aset modal dan aset kewangan. Maksudnya Maksudnya dari segi sana, sekejap, saya tak ingat. Dia dari segi modal ni dia equity dengan liability dia tu peralihan gitu lah. Kerugian tu berlaku dekat dia punya equity dengan liability syarikat tersebut. Kenapa tak gunakan istilah tu? Sebab saya rasa istilah tu terlalu berat. Sebab yang nak bagi surat khabar ni bukan nak bagi orang ekonomi je baca. So sebab surat khabar ni kan orang umum pun dengar. Macam itulah. Tapi kalau tak ketengahkan istilah-istilah tu, macam mana orang yang tak pandai ekonomi nak belajar ekonomi? Asyik kena tipu je lah. Itulah pro kontra yang ada dalam kepala pengira tu. Macam mana? So kena tengok kalau bidang ekonomi, kalau dia sebab kalau letak akhbar tu dalam ekonomi, dia boleh terjemahkan dengan cara ekonomi. Kalau dalam cara yang dalam kena tahu kita nak letak yang bagaimana, yang macam mana. Faham kan? Kita malah ada. Teruskan, bagi saya tak ada masalah. Saya nak tanya sikit. Okay. Dalam satu akhbar yang bernama punya, dia ada buat dua bahasa. Dia ada buat banyak bahasa lah sebab kalau saya nak tanya, kalau contohlah dia ada perenggan 1 sampai perenggan 5. Tapi dalam akhbar yang diterima perenggan 2 jadi kat perenggan 5. So kalau macam tu dia boleh jadi macam tu ke? Dia boleh jadi macam benda boleh jadi macam tu ke, ataupun dia just sebenarnya penterjemah ni dia kena terjemah secara keseluruhan ke, ataupun satu perenggan? Dia atas kemahiran penterjemah. Dia tak ada masalah nak terjemah depan dulu belakang dulu, yang penting konten cerita dia tak lari dan tidak menyesatkan orang lain. Ada konten macam tu, dia ikut kreativiti masing-masing lah. Ada orang suka terjemah satu perenggan. Ada penterjemah yang terjemah tak ikut perenggan, apa keseluruhan cerita, dia ceritakan balik dalam ayat dia sendiri. Tapi tengok pada teknik lah. Cuma dalam akhbar biasanya kita terjemahkan perenggan demi perenggan kebiasaannya. Tapi kalau nak depan ke belakang mengikut kesesuaian cerita ataupun kesesuaian ayat yang kita boleh nukilkan bagi mudah, tak ada masalah. Tapi sebaiknya setakat saya belajar, lebih baik ikut perenggan dan jangan terlalu jauh, sebab kadang-kadang menyebabkan pembaca pening. Tapi kalau pembaca sasaran tu memang tak ada masalah. Kalau depan belakang dia memang tak aktif belajar bahasa Arab, dia hanya baca bahasa Melayu saja, tak ada masalah nak tukar depan belakang. Yang penting mesej sampai. Okay, teruskan. Okay, Ustaz. Ini terjemahan saya buat ni. Okay. وتراجع إجمالي إيرادات الشركة التي تحوز أرامكو السعودية على حصة مسيطرة فيها على أساس
سنوي إلى 84.11 miliar riyal. Iaitu 22.45 miliar dolar min 103.72 miliar riyal, iaitu 27.69 miliar dolar في فكرة المماثلة من 2019. Jumlah hasil pendapatan pemegang saham syarikat di bawah seliaan Saudi Aramco telah menurun sebanyak 18.9% pada setiap tahun menjadi 84.11 bilion riyal, iaitu 22.45 bilion daripada 103.72 bilion riyal, iaitu 27.69 bilion pada tempoh yang sama pada tahun lalu, iaitu tahun 2019. Okey. Sekarang kalau ikut awak dah ubah kedudukan, banyak ubah kan? Okey, jumlah hasil pendapatan pegangan. Ayat dia belik sikit. Bahasa Melayu sebelik. Bahasa Arab okey. Jumlah hasil pendapatan pegangan saham syarikat di bawah seliaan Saudi Aramco telah menurun sebanyak 18.9% pada setiap tahun menjadi 84.11 bilion riyal. Macam okey. Terjemahan ni tak lagi, cuma bahasanya tak boleh pada saya nak baca. Nak fahamkan dia. تراجع إجمال إيرادات الشركة التي تستحوذ أرامكو السعودي على حسب المصدر pada tahun bila ni? Ya. Pada setiap tahun. Perbincangan dalam grup pun memang ada kekeliruan sikit ya. Ada yang sepanjang tahun, ada setiap tahun, ada. Ini pun dia ada ayatnya juga, dan kami pun bincang benda tu pun agak bergaduh kat tadi tu. Jadi saya decide ambil yang ni lah. Ada sepanjang tahun. Okay. Sebab ayat dia pun saya tak faham. Ayat saya memang saya tak tahu bawa letakkan setiap tahun. Kalau sepanjang tahun tak, sebab dekat bawah tu dia macam khususkan untuk 2019. Kalau contoh saya cakap sepanjang tahun dalam 2019, boleh gitu tak? Sebab saya rasa bukan maksud setiap tahun ni. Dia kalau ikut dalam bahasa Inggeris based on On an annual basis. Berdasarkan pendapatan tahunan macam tu. Bukan setiap tahun, mana berdasarkan daripada modal dia keluarkan. Setiap berapa keuntungan yang dapat 18% turun daripada pendapatan tahunan dia. Macam asas sanawi. Asas sanawi ni macam KDNK itulah. Cuba cek balik apa bahasa Inggeris panggil apa? Asas sanawi. Cari dalam bidang ekonomi cuba saya cari balik. Okay. Yang lain rasanya kita tak ada masalah. Pastikan yang bilion riyal tu pastikan ejennya betul, iaitu riyal dengan R yang besar. Macam dia baca tu. Teruskan lagi. Habis yang pula ni? Ada lagi seorang tak? Okay. Izal tak ada tak?
Zakwan Kenapa Izzat tak ada? Saya ada tak? Dia nama dah. Tahu sihat. Alamak, aku tak. Saya tak, saya ada. Saya nak pergi ambil mak saya sekejap lagi juga. Aku tak ada Okey. lain sekejap lagi. وبلغت حصة السهم الواحد من خسارة الفترة نحو 3 ريال مقارنة مع أرباح 2.3 ريال في الفترة المقابلة من 2019. وبالنسبة للربع الثالث من العام الحالي سجلت الشركة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 7.3% على أساس سنوي إلى 1.9 miliar rial. Kerugian yang dialami dalam tempoh tersebut adalah sekitar 0.73 rial berbanding dengan keuntungan sebanyak 2.03 rial pada tempoh yang sama tahun 2019. Tempoh yang sama pada tahun. Ketiga tahun ini. Dengan ada pada tahun 2019. Betul. Okey, teruskan. Dapatkan peningkatan keuntungan ber-1.09 bilion rial bersamaan 291 juta dolar. Okey, cuma kali kau okey dah tu. Cuma yang bahagian rial 2.3 rial tu kena, kalau nak biar sama lah, semua biar nampak balance. Ni ada yang tak ada. Terjemah tu bagi saya tak ada masalah. Dah rasa dah menepati dah dengan apa yang ditulis dalam masalah tu. Kita teruskan yang lain. Saya tak nak ambil masa lama sebab jelas ataupun masa lagi kita keliru. Okey. Saya Assalamualaikum. Saya buat terjemahan dua perenggan yang terakhir kat bawah. وبحسب البيان أدت زيادة سعر خام برنت أكثر من 50% في الربع الثالث قياسا على الربع الثاني من 2020 إلى ارتفاع أسعار مواد اللقيم. Jadi maksud dia adalah berdasarkan kenyataan tersebut, jadi sebagai bayan, harga minyak mentah Brent, Sa'ru Kham Brent menunjukkan peningkatan melebihi 50% pada kuartal ketiga. Kuartal ketiga ini suku tahun kedua mentah turut meningkat. Boleh tak? Dah ya. Cepat masuk. So saya kena tambah kuartal tahun ketiga Ustaz. Kuartal Saya rasa dah ada okey dah ni. Pada kuartal ketiga berbanding pada awal dah ada dah pada tahun 2020 dah ada dah tu. Okey Ustaz. وأشارت الشركة السعودية إلى أن هذا لا فقير على bersama dia pabrik Ada sebab sekali kan jalan 800 kuartal 3
ganding satu kulhun asasir rubai Pada dengan nilai 18 pada asal ya betul. ila iaitu sebanyak 22.78 bilion rial. Okay, betul. Dia cuma kalau atas tu semua guna dolar, semua logo dolar ke, tapi ini bercampur-campur. Nanti standardiskan tu. Baik saya. Okey, bagi kita dalam salah pula ni okey, cuma ada penambahan, kena buat penambahan bahasa Melayu lah. Dah pandai bahasa Arab, bahasa Melayu pula masalah. Dah pandai bahasa Melayu, bahasa Arab pula masalah. Itu yang risaunya. Boleh? Kita teruskan pada kumpulan lain. Masa pun dah 12. Saya tak nak ambil masa lama, insyaAllah. Ringkas-ringkas je. Okay, satu kumpulan lagi untuk hari ni. Ada tak ada? Kalau tak ada, kita stop sini. Mungkin Aulia Jad. Sebut lagi main Zohor lah rasanya ni, ramai. Haziq Asbi ada? Aziz Azbi kumpulan saya tadi tak? Dah ada belum tadi? Dia tak buat lagi. Tak buat lagi. Nanti kita bentang kemudian. Okey. Dia ni kumpulan awak tak? Bukan. Bukan. Okey, Daniel mana? Hilang je. Daniel. Ada kumpulan lain nak bentang? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada buat bentang? Slide dengan orang lain Ustaz. Slide dengan orang lain. Slide dengan siapa? Berapa orang tu? Slide dengan orang puan. Siapa dia? Sebut nama kau. Tak kena ingat nama. Itu bagi gitu je. Bagi random. Bagi random. Lepas tu nak kena random. Saya ada bagian saya. Bagi awak apa? Tak ada slide kau. Oh, ada slide. Tak apalah, untuk yang tak bentang lagi, tolong bentang dalam bentuk video dan masukkan dalam nak hantar yang tu ke? Ada dia? Nak masuk dalam YouTube ke? Pendek je Ustaz. Masuk YouTube macam Dr. Padang ke ni. Gabung lah. Oh, gabung. Boleh. Daripada dalam YouTube lah. So, saya nak tengok hasilnya, tolong bagi pada saya, email pada saya lah. Hasil yang telah dibentang dalam kumpulan masing-masing. Saya nak tengok macam mana benda dibentangkan dan tolong gariskan perkataan-perkataan yang dikatakan istilah. Yang awak rasa itu adalah istilah dalam bahasa Arab jadi bahasa Melayu. Boleh? Boleh. Dalam video ke dalam Word Ustaz? Dalam Word je. Ataupun dalam PDF pun tak apa. Berat sangat. Boleh. Okey. Ada orang nak bertanya apa-apa? Tak ada. Kalau tak ada, kita stop hari ni.